بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وبعد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Minta maaf dan tuan sekalian selewat hari ini sebab jalan dia dekat Bukit Jalil. Nak katakan buat semayang hajat, hujan turun. Kabar terbang tu dah. Rupanya mungkin ada program masyarakat. Kalau ada pergi ni ada buat konsert ni. Saya tak dengar, kalau saya dengar saya tak ikut dia. Yang aku saya ikut dia bukan lagi. Jadi kita sambung balik tuan pada pengajian kita yang lepas surah Al-A'la. Surah Al-A'la kali ini pada ayat yang ke-18, ayat 19 dan ayat-ayat yang berikutnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan kesatuan syariat dalam ajaran, teras dan adabnya yang umum di dalam firman-Nya ayat 18 sehingga ayat yang ke-19. Inna hadza la fi suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, iaitu kitab-kitab Ibrahim, suhuf dan juga Nabi Musa. Baik, apa maksud di dalam ayat ini tuan? Ayat 18 dan ayat 19. Sesungguhnya segala apa yang telah diceritakan tentang kejayaan orang yang membersihkan diri. Orang yang membersihkan diri ini maknanya mensucikan diri dengan mentaati Allah, mensucikan jiwa dengan mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan dan cegahan Allah, mengikut syariat Allah, ya. Diikuti dengan orang-orang yang sentiasa menyebut nama Allah dan juga sifat manusia yang mementingkan kehidupan dunia. Maknanya mereka membersihkan diri mereka itu daripada mengikuti golongan-golongan yang mementingkan kehidupan dunia, tidak ikut sama seperti mereka itu. Semuanya itu sama dan tepat seperti mana disebutkan di dalam suhuf Ibrahim, ini lembaran atau layar. Dia kitab ni maknanya satu buku kitab, tapi kalau suhuf dulu dia keluarkan satu setiap lembaran seperti suhufnya. Baik, disebut lagi di sini, kata dia, ini semua kisah ni tepat di dalam suhuf Ibrahim yang 10 itu. Demikian juga disebut dalam suhuf Musa yang 10, ada 10. Tidak termasuk Taurat kitab yang lain. Demikianlah semua kitab Allah Ta'ala berturut-turut menekankan bahawa kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal dari kehidupan dunia. Jadi maknanya tuan-tuan, di dalam kitab-kitab Allah Azza wa Jalla, bukan hanya sekadar Al-Quran, Allah pernah turunkan kitab-kitab yang terdahulu seperti Taurat, Zabur, Injil, Suhuf dan seumpama. Kesemuanya menerangkan dengan satu saja keterangan daripada bentuk akhirat, iaitu menunjukkan bahawasanya kehidupan yang diutamakan dan dikehendaki oleh Allah untuk kita utamakan adalah kehidupan di hari akhirat, bukannya kehidupan dunia. Dunia ini bukanlah makna kita tidak perlukan dunia. Kita perlukan dunia itu tuan, tapi bukan hanya sebagai suatu matlamat, tetapi hanya sebagai satu alat. Manusia ini dewasa dan tuan bila mana hidupnya menjadikan dunia itu sebagai matlamat, maka akhirnya dia tidak akan mementingkan soal akhirat, yakni soal dosa dan juga pahala. Manusia yang mementingkan soal dosa dan pahala ini, mereka hanya menjadikan dunia sebagai alat perantaraan untuk sampai kepada akhirat yang menjadi matlamat. Sebab itu orang-orang yang baik-baik, yang beriman, bertakwa dan orang-orang soleh ini, mereka sentiasa mengikuti jejak langkah para Nabi dan Rasul kerana hidup mereka itu golongan yang bersih jiwa
ialah mereka menjadikan akhirat adalah sebagai matlamat. Bila kita jadikan akhirat sebagai matlamat, susah senang kita tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan waktu susah dia baru cari Allah Taala. Yang silap kita pada hari ini, waktu susah dia baru cari Allah Taala. Waktu kamu terbang hilang baru cari ulama. Baru cari ustaz, baru cari jemaah-jemaah untuk mendirikan solat hajat tuan. Di samping tu panggil terbomo sekali tuan. Tapi bila mana dalam keadaan kita senang, kita lupa semua. Jadi kalau orang yang baik ni tak, orang yang soleh ni tidak tuan, akhirat ni matlamat, maka tuan yang menjadi dalam hidup dia letakkan satu matlamat tu, akhirat itu matlamat dia. Dia nak buat apa dekat dunia ni, dia fikir soal syurga, soal neraka, dosa dan juga pahala. Dan peristiwa yang berlaku baru-baru itu sepatutnya pihak Penerbang Emas ni tuan, syarikat emas ni, Malaysia Airlines System tuan, membuat satu muhasabah yang paling besar. Lepas-lepas ni jangan lagi hidang agak dalam flight. Hapus dan terus masyarakat dan juga suruh pramugari-pramugari tutup aurat tuan. Suruh kemudian tuan diumumkan waktu solat bila setiap kali penerbangan tuan. Adakan bacaan doa sebelum menaiki pesawat tuan, ataupun sebelum dia berlepas dan sebagainya tuan. Ini sepatutnya kita bermuhasabah. Sebab apa tuan, kita letakkan akhirat itu sebagai satu makna. Bila mana orang yang berekonomi, berpolitik, berpendidikan, manusia kesemua berikat menjadikan akhirat sebagai matlamat, insya-Allah hidup selamat. Sebab kesemuanya itu dinyatakan dalam mana tuan? Dalam kitab-kitab yang terdahulu, termasuklah dalam Al-Quran Karim. Bila silapnya kita tuan, kita hanya menganggap bahawasanya hidup ini hanya di dunia, matlamat di dunia, kesenangan kita fikir yang dunia, tidak pernah kita fikir kesenangan di hari akhirat. Baik, demikianlah semua kitab Allah Ta'ala berturut-turut menekankan bahawa kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal dari kehidupan dunia. Baik, waktu kalau kita ulang balik pada kita punya pengajian yang lepas, dalam sebuah hadis Nabi SAW, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Musa Al-Ash'ari, dia kata Nabi SAW ada bersabda, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Sesiapa yang kasihkan kehidupan dunia ni, kesenangan dunia ni itu, maka kemudaratan akan dirasai ketika di hari akhirat esok. Maknanya kalau dia pentingkan dunia, dia ketepikan soal dosa, pahala, syurga, neraka, halal, haram dan seumpamanya, maka dia akan rasa mudarat besok di hari akhirat. Maknanya hidup di besok di hari akhirat masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahabba akhiratahu adarra bidunya. Sesiapa yang kasihkan akhiratnya, maka kehidupannya di akhirat, di dunia besok, di dunia kelak, zaman dunia pada satu masa besok dalam keadaan mudarat. Maknanya dia nak dapatkan kesenangan di hari akhirat, dia akan merasakan kesusahan hidup di dunia. Fa akhiru ma yabqa ala ma yafna, maka hendaklah kamu semuanya mengutamakan yang kekal daripada yang musnah. Itulah realiti kehidupan di atas muka bumi. Kalau kita nak akhirat, kita kena rasa susah dekat dunia. Kalau kita nakkan dunia, kita kelak akan susah di hari akhirat. Lepas tu duduk dekat dunia ni kena banyak pantang larang. Nak berjaya ke akhirat, kena banyak pantang larang. Macam orang sakit lah. Orang sakit ni banyak pantang larang. Nak makan itu tak boleh, nak makan ini tak boleh. Hidupnya tidak macam mana orang sihat. Sebenarnya di dunia ini, orang yang sihat itulah yang sakit, orang yang sakit itulah yang sihat. Apa maksudnya tuan? Kalaulah orang itu nak sihat dekat hari akhirat, dia mestilah merasakan seolah-olah hidup macam orang sakit dekat dunia, yakni mereka itu banyak pantang larang. Tapi kalau kita nak tuan, kehidupan kita dekat dunia ni sihat walafiat, tak ada pantang larang, maka sakitlah kita besok di hari akhirat. Manusia pada hari ini tuan, bila tak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup dia rosak. Kalau kita baca apa ni, rosak. Kalau kita hantar ke asal pada Facebook kan, internet, di hantar kita dengar tu kisah tuan, di mana seorang tukang gunting rambut Hindu tuan. Gunting rambut ni Hindu, kan biasa banyak Hindu lah, bukan ada orang Islam tu ada, mamak pun ada, tapi banyak Hindu. Di masa dia gunting rambut tuan,
pakcik yang gunting rambut ni orang Melayu kita lah, agama Islam tuan. Dia pun tanya, you percaya ke Tuhan itu ada? Kata pakcik, kata saya percaya. Kenapa? Saya tak percaya Tuhan ada. Kenapa tak percaya? Dia pun cerita dengan penuh semangat. Maklum kata tuan, Hindu ni kau cakap ke tuan, tangan cakap kawan ni pun risau juga lah kan, kena gunting dengan tuan kan. Tengah-tengah cakap dengan semangat tu, kata bukan dia gunting rambut, kulit-kulit kepala dia gunting kan. Jadi pakcik diam, dengar dia cakap, dengar dia berceroting kan. Kata Hindu ni, kata dia, kalau Tuhan ada, kenapa dunia hari ini huru hara? Dia kata kan, sana perang, sini perang, kini kasih bunuh, sana kasih bunuh. Tengok satu tempat kita, ada ke bunuh, ada ke ragut, ke curi, buang bayi. Kalau Tuhan ada, dia semua tak berlaku. Nampak? Jadi pakcik ni pun diam je kan, tak cakap. Dia pun heran juga kenapa orang ni diam je kan. Dia punya orang ni diam takut kan, dia gunting kan. Takut semangat lah kan. Bodoh je kepada tuan. Lepas habis dia gunting rambut tuan, dia pun kata dengan Hindu kan. Cuba tengok orang dekat luar sana. Kenapa? Ada orang rambut panjang kan, budak-budak dengan lepas-lepas tu panjang. Ya, itu budak, itu ada orang tua, misal panjang kan. Ya betul. Pasal apa? Tukar gunting darah ke? Ada gunting, saya tukar gunting kan. Tukar gunting ada kan? Ada. Tapi orang itu pasal apa tu rambut panjang? Pasal apa itu orang misal tebal? Sebab kita ada jumpa tukar gunting rambut. Kalau jumpa gunting rambut, gunting rambut dia pendek kan. Misal dia kata krim nanti. Begitulah kita dalam hidup dunia ni, kata pakcik kan. Tuhan ada, tapi sebab apa dunia ni huru-hara? Sebab orang tak jumpa Tuhan, tak kembali kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Nampak? Betul juga ada kan. Jadi itulah hidup kita sekarang ni kan. Macam orang sakit kan. Bukan kata, kita dah kata kenapa orang sakit tak ada doktor ke? Doktor ada, tapi sebab orang sakit nak jumpa doktor kan. Jadi kan tak ada doktor ada. Dia pasal apa sakit kan? Sebab orang sakit nak jumpa doktor kan. Tapi belajar pula dalam kes kapal teman hilang kan. Bukan tak ada radar, ada tapi tak jumpa kan. Belum jumpa, lepas ni jumpa insya-Allah. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke depan kita sama tuan. Macam itulah ke depan kita kena fikir ke akhirat tu lebih daripada dunia. Tapi jangan silap faham konsep kita pergi buang dunia kan, balik-balik rumah semua kita buang. Ada kan, dia bukan matlamat. Televisyen bagi contoh kan. Memang dia adalah hiburan, tapi matlamat dia tuan ialah untuk kita tahu apa dia, maklumat, bukan untuk berhibur sampai lupa sembahyang, sampai lupa amal ibadah, tanggungjawab kita dan seumpamanya. Tapi kalau televisyen tu sebagai satu alat atau medium hiburan yang berpanjangan sampai lupa sembahyang, sampai lewat sembahyang, sampai lupa menunaikan tanggungjawab, sampai lalai yang meringat Allah Ta'ala, maka membuktikan televisyen itu menjadi suatu matlamat untuk menghibur orang sampai orang lupa. Inilah sebab tuan, masyarakat kita lupa. Dalam saat-saat orang tengah susah tuan, ada yang kehilangan ahli keluarga tuan, menaiki pesawat H370, ada orang merintih sebab hujan tak turun, air kena campur di kemarau tuan. Dengan jeremunya, kenapa ada lagi program-program maksiat? Dan satu lagi, trend kita ni program maksiat dihentikan sebab apa? Sebab ada bala bencana. Lepas eloknya start balik. Ini dia. Sebab jawapannya akhirat bukan matlamat. Akhirat sebagai alatnya. Alat masa bila? Susah akhirat. Senang lupa akhirat. Dunia balik. Ini silap tuan. Jadi ada 3 golongan. Golongan pertama menjadikan akhirat sebagai matlamat, dunia sebagai alat. Golongan yang kedua, akhirat ni kadang-kadang alat, kadang-kadang matlamat. Dia keadaan. Kadang-kadang dunia sebagai matlamat, kadang-kadang dunia itu sebagai alat. Golongan ni tak konsisten, tidak ada istiqamah. Yang ketiga tuan, golongan menjadikan akhirat itu langsung bukan matlamat, tapi dunia adalah matlamat. Maka yang konsisten pertama dengan 2 je. Konsisten untuk akhirat, yang ketiga konsisten untuk dunia je. Yang kumpulan kedua tu tak tentu hala, tak tentu arah tuan. Dia ada masa-masa. Ada sifat orang munafik. Orang munafik begitu tuan, keadaannya tidak tentu arah, tidak tentu hala. Quran gunakan lafaz muzabzabina baina zalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Orang yang muzabzab, dia ada irtad, ada riba, ataupun perasaan ragu-ragu, syak, tak tentu arah kan, pada diri dia, tidak ke mana-mana, sana tidak, sini tidak. Bagi dia hak dan batil itu bukan menjadi suatu ukuran.
Ukurannya ialah siapa yang boleh tolong siapa, yang boleh beri untuk siapa. Itu bagi dia tidak ada dikenali sebagai hak, tidak ada dikenali sebagai batil. Maksud yang dikendaki dalam ayat ini ialah perkara tersebut disebut secara makna dan bukan secara lafaz yang sama di dalam suhuf setiap nabi yang terdahulu. Di antaranya ialah suhuf Ibrahim dan Musa. Makna perkara itu disebut dalam semua kitab terdahulu, semua dari syariat yang terawal sehinggalah ke syariat yang terakhir secara susunannya. Makna ayat ini ialah sesungguhnya yang demikian itu disebut dalam suhuf yang terawal, yang di antaranya ialah suhuf Ibrahim dan Musa. Kedua-dua suhuf Ibrahim dan Musa dikhususkan sebutannya kerana ia lumrah dikenali di kalangan bangsa Arab. Suhuf banyak, tapi dia sebut, Allah sebut hanya Ibrahim dan Musa sebabkan itu lebih terkenal di kalangan bangsa Arab. Ya? Jadi maknanya kesemua suhuf-suhuf ini makna ceritanya bukan secara lafaz, makna ceritanya, kandungannya mengenai kehidupan dunia itu lebih utama, kehidupan akhirat lebih utama dari kehidupan dunia itu adalah daripada sudut maksud dan maknanya, bukan dari sudut lafaznya. Baik. Kemudian lagi ayat ini adalah sama kalau kita rujuk dalam surah Asy-Syu'ara ayat 196. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Itu ada disebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 196. Dan Abd bin Humayd Ibn Mardawi dan Ibn Asakir meriwayatkan daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi hadis Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah kam kitaban anzalallahu qala 100 kitabin wa 4 kutubin anzalallahu ala shif 50 sahifatan wa ala ukhnukha 30 sahifatan wa ala Ibrahim 10 sahifah وأنزل على موسى قبل التوراة 10 صحائف وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. Maksudnya Abu Dzar tanya berapa buah kitab yang Allah turunkan, maka Nabi SAW menjawab 100 kitab dan 4 kitab Allah turunkan kepada Nabi Syith. Dan Syith itu ialah anak kepada Nabi Adam alaihissalam, Syith maksudnya, iaitu sebanyak 50 sahifatan, 50 suhuf. Jadi 50 suhuf itu diturunkan kepada Nabi Syith. Dan ke atas Ukhnukh iaitu Nabi Idris sebanyak 30 suhuf. Jadi semuanya itu 80 suhuf. Dan ke atas Nabi Ibrahim 10 suhuf, jadi dah 90. Dan telah diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat itu 10 suhuf, yang kesemuanya adalah 100 suhuf. Ya? Dan Allah turunkan Taurat, kemudian Allah turunkan Injil, dan Allah turunkan Zabur, dan Allah turunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran. Jadi maknanya 4 kitab Al-Quran dan kemudian 100 suhuf. Dipanggil juga dari 100 kitab, iaitu 100 kitab. Ya. Baik. Jadi maknanya 100 kitab dan juga 4 buah kitab, ataupun dalam bahasa yang lainnya ialah 100 suhuf dan 4 buah kitab. Itu dia punya di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Dzar. Dalam surah Ibrahim terdapat pesanan berikut: orang yang berakal wajar menjaga lidah, arif tentang zamannya, dan bersedia menghadapi masa depannya. Atau itu berada dari segi makna, bukan segi lafaz. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wal akhiratu wa abqa. Itu dalam Quran yang kita baca. Baik, kalau kita tengok dalam Al-Quran, dan akhirat itu lebihkan. Sedangkan dalam surah Ibrahim itu disebut orang yang berakal, orang cerdik, ada fikiran, boleh fikir pada masa akan datang, dia akan jaga lidah.
Orang fikir akhirat ni dia akan jaga lidah. Dia tak akan cakap sembarangan. Dia tak akan cakap perkara yang lama-lama, perkara yang sia-sia. Kemudian dia tahu tentang masa dia. Zaman dia hidup dekat dunia ni, dia tahu dah apa nak buat. Dia tahu jadual hidup dia nak buat amal ibadah kepada Allah. Tapi kalau hidup itu dipenuhkan dengan program maksiat, buat maksiat, buat perkara mungkar, buat perkara sia-sia, dia tak guna juga. Ataupun dia buat dua benda. Benda baik buat jahat pun buat. Pergi ceramah pun ramai, pergi konsert pun ramai. Ada tu orang Allah ni bagus juga. Tak mana share nak pergi dengar Habib Musin kuliah, bagus juga. Tapi teknologi sebab pendek. Dia heran. Tak? Yang adalah buat saya dia pelik dalam sebuah kita fikir. Kalau Pak Habib pergi pun dia pergi juga. Pak Habib pergi ceramah, dia pergi juga. Sebab pendek. Orang kata boleh dapat hidayah Ustaz ni lah, betul lah dia hidayah milik Allah Ta'ala. Tapi kenapa dia pergi juga ke tempat itu kan? Maknanya barangkali dia mencari, mungkin dia mencari lah, tapi cari saya tak jumpa ke? Barangkali dia cari tak jumpa, belum sampai lagi kepada hidayah. Tapi kalau orang yang arif tentang zaman, dia tahu masa ni, maka dia tahu hidup dia, masa dia ialah untuk dia menjalankan ibadah kepada Allah dengan melakukan banyak perubahan. Untuk manusia itu adalah kitab Lataiful Ma'arif. Dia kata umur 40 ni umur yang orang bersedia untuk masuk ke dalam alam memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah dan bersedia menghadapi masa depannya, itulah alam akhirat. Kita baca sepintas lalu, kita rasa macam tak ada kena-kena dengan ayat Quran kita baca hari ni dalam surah Al-A'la. Tapi maksud dia sama. Al-Ajurri dan yang selainnya telah meriwayatkan daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Katanya, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang terkandung di dalam suhuf Ibrahim itu? Sabda Rasulullah SAW, kesemuanya adalah nasihat. Di antaranya, wahai raja yang terpedaya, sesungguhnya aku, yakni Allah, tidak melantik engkau untuk mengumpulkan harta dunia, tetapi aku melantik engkau sebagai mewakili aku untuk mendengar dakwaan orang-orang yang dizalimi. Sesungguhnya aku tidak akan menolak doa orang yang zalimi, walaupun dari mulut orang yang kafir. Allahu Akbar. Tuan. Ada cerita dia pula tuan, ada persamaan yang terdapat dalam surah Ibrahim, kisah mengenai orang kena sedar akhirat itu lebih kekal dan lebih baik, khair wa abqa. Dia kisah itu ada dalam hadis Nabi SAW. Apabila seorang imam, seorang pemerintah itu, man wallahu Allahu amral muslimin, sesiapa yang Allah lantik baginya itu sebagai pemegang urusan orang Islam, dalam bahasa mudahnya jadi pemerintah lah. Nampak? Kemudian lagi aghlaqa babahu lidzawi hajatin wa khallatin wa maskanatin, lalu dia menutup pintu istananya daripada membenarkan orang-orang yang berhajat, orang-orang yang memerlukan, orang-orang susah atau orang miskin datang bertemu dengan dia. Aghlaqallahu, maka Allah akan tutup baginya apa dia? Hajatahu, khallatahu, maskanatahu. Maka Allah tutupkan pintu untuk pemimpin tersebut daripada mendengar akan hajatnya, keperluannya dan kemiskinan. Maknanya kalau besok dia susah, dia berdoa, Allah akan dengar doa. Ini dia. Itu dalam hadis Nabi ada sebut. Yang betullah dalam surah Ibrahim bagi tahu, wahai pemerintah, jangan lalai. Hidup kamu jangan kumpul harta benda, kemudian kamu tak pilih orang yang dizalimi. Dan kamu kena ingat, doa orang yang zalimi itu adalah mustajab. Dalam hadis disebut, ittaqu da'watal mazlumi fa innaha mustajabatun. Takut doa orang yang dizalimi sebab doa ini mustajab. Walau kana fajiran, walaupun dia itu seorang yang jahat. Fa fujuruhu ala nafsih, sedangkan kejahatan itu dilakukan terhadap dirinya saja. Kalau kata dia berjudi, dia berzina, menarak, kejahatan itu libatkan diri dia, tak libat orang lain. Tapi kalau kita zalimi dia, berdoa kepada Allah, maka doa ni itu makbul.
Dan kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmizi sama juga, doa orang yang kafir tapi dizalimi juga dimakbulkan oleh Allah sebagaimana terdapat dalam surah Ibrahim. Jadi yang ceritanya balik tuan, apa yang terdapat dalam Quran sama dengan surah-surah terdahulu, bahkan apa dihuraikan oleh Nabi dalam hadis-hadis baginda itu sama juga terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, termasuk juga dalam surah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kesepaduan kitabullah ataupun kata-kata terdapat dalam kitabullah dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Satu ulama-ulama hadis mengatakan sesungguhnya sunnah itu adalah wahyu. Anna sunnata wahyu. Sunnah itu wahyu. Sunnah itu apa? Apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi sebut dipanggil hadis. Apa yang Nabi buat itu dipanggil gerak-geri sunnah. Ibadat Nabi makan, tidur, umpamanya. Kemudian ikrar ataupun bukan ikrar dan takrir, pengakuan Nabi terhadap satu benda dilakukan oleh seseorang itu. Ikrar lah, dia kata ikrar. Ikrar Nabi itu tuan, mana memperakui sesuatu itu berlaku, maka itu merupakan juga suatu sunnah Nabi SAW. Maka tuan, bila dikatakan kata-kata Nabi juga adalah sunnah dan sunnah itu wahyu, maka sudah tentu tidak lari daripada apa dinyatakan oleh surah-surah yang terdahulu dan kitab-kitab yang terdahulu. Ini yang tuan hebat, tuan. Hebatnya sunnah, hebatnya apa yang dilakukan oleh Nabi itu merupakan bukan hanya sekadar yang dilakukan pada zamannya, bahkan apa dilakukan juga daripada zaman-zaman Nabi-Nabi terdahulu. Dan kalau kita baca tafsir-tafsir lain, tafsir surah Al-Baqarah tentang syariat Nabi Ibrahim, apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad adalah daripada syariat Nabi Ibrahim dan juga Nabi-Nabi yang terdahulu. Kalau Nabi SAW itu bersebat, maka Nabi-Nabi terdahulu juga adalah bersebat. Yang menyimpan dan menyimpulkan kisah itu adalah sunnah daripada Nabi-Nabi terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim. Memotong kuku dan seumpama ini semua dipanggil sunnah yang dilakukan oleh para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, menunjukkan kesemua yang disebut oleh Allah dalam Quran ada terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Satu. Yang kedua, nyatakan oleh Nabi, ada yang nyatakan dalam kitab-kitab terdahulu. Yang ketiga, apa syariat dilaksanakan oleh Nabi, tata cara, tata tertib, adab, akhlak yang Nabi buat, semua terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Dia tak lari mana tu. Pak Kasim Ahmad tak jumpa lagi. Dia tak jumpa. Dia tak tahu sunnah tu adalah wahyu. Kalau debat pun buang masa kan. Habis minyak, habis garam. Habis orang. Susah. Ni tuan-tuan tak payah cakap lah. Cuma kalau boleh tampar je buaya dah tu. Lepas tu orang ni tu belum nampak kan. Waktu lah adik aku tampar je buaya. Ini. Baik. Di dalamnya juga terdapat kata-kata. Orang-orang yang berakal itu hendaklah memperuntukkan bagi dirinya 3 masa. Ini kita boleh ambil ni. Kita boleh ambil panduan. Pertama, masa untuk bermunajat kepada Tuhan. Adalah kita buat Tuhan. Masa bila munajat, lepas bagi salam, semayang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sapu muka, kemudian bangun. Itu aku tu tak ada masa. Nak doa dalam bahasa doa pendek, ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau dia orang jawab tu, itu pendek-pendek tu makna luas kan? Betul lah, nak dia tu. Ya. Jadi maknanya pertama masa kita munajat pada Allah Taala bila kan kita nak munajat. Maka sebab itulah ambillah waktu malam bertahajud seperti yang mudah. Saya baru ni saya sembang di masa Kedah ada Syekh yang merupakan Mufti Palestin, yang terima Sabri. Dia kata qiyamul lail dengan tahajud ni. Tahajud ni tidur, kena terbangun bertahajud. Tahajud makna tinggalkan tempat tidur. Mana terkejut lah. Bangun terkejut ni. Itu satu benda yang mudah diuraikan. Tahajud. Tidur, bangun. Tahajud. Tapi qiyamul lail ni makna kita tidak tidur, tapi kita qiyamul lail. Kita bangunkan malam. Satu, Imam Hanbali dengan Syafi'i dia berbeza. Imam Hanbali ni tuan, dia tidur dulu, kemudian dia bangun bertahajud. Tapi Imam Syafi'i ni tuan, dia tidak tidur, tapi dia bangun malam, dia berjaga malam, bukan bangun, berjaga malam. Jadi bezanya kata Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal kepada anaknya. Imam Syafi'i lebih baik pada aku lagi. Sebabnya tengok aku tidur, aku bangun bertahajud, dia tak tidur langsung, berjaga malam.
Dan bezanya amalan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ialah pada malam itu dia banyak mentelaah kitab. Tujuannya menyelesaikan masalah fiqh. Orang tanya siang hari, pada malam dia mencari jawapan. Besok dia akan beri jawapan, maknanya dia mengulang kaji pelajaran. Ingat, ulang kaji pelajaran juga merupakan suatu ibadah. Tapi tengok pelajaran apa tuan? Yang ni pelajaran agama. Ada kaji jawapan, maka dia beritahu juga. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, dia tidur dulu, kemudian dia bangun bersolat malam. Itulah kata anak dia, ayahku, kau bercerita baik sangat, hebat sangat guru kau tu, lebih daripada kau. Aku tengok dia tak bangun malam pun. Sebab dia letak dia baldi tu dekat dalam bilik, air baldi tak suruh, mana dia tak ambil wuduk, tak bangun malam. Maka besok pagi tuan-tuan lepas subuh ditanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, apa yang kau buat malam tadi? Malam tadi aku tidur sebab aku mentelaah kitab-kitab, lalu aku mencari jawapan-jawapan fiqh yang ditanya oleh orang siang hari untuk aku jawab. Aku cari jawapan malam tadi untuk aku jawab pada besok hari. Dengar sini wahai anakku, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tengok tak tengok Imam Syafi'i. Aku tidur, betul aku bangun bertahajud, dia tak tidur langsung. Nampak? Semata-mata untuk mencari dan mengkaji jawapan-jawapan hukum agama. Jangan diperkecil kepala ulama kan. Itu kecil gambar ulama. Orang ibadat ni cik mengajar je. Alah, belum tu. Cari jawapan selesaikan masalah masyarakat. Tapi biarlah ala-ala selesai masyarakat jangan pergi benda haram yang halal tu susah juga kan. Jadi kadang-kadang ada hal-hal ni kan. Pergi ijtihad benda yang rendah yang nas adalah tapi ijtihadlah ijtihad. Itu masalah susah juga. Jadi sebab tu tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal memperakui akan kehebatan Imam Syafi'i. Maka dia kata itu beza. Dia kata antara qiyam lail dengan tahajud. Tahajud tu orang tidur dia bangun, qiyamul tu orang yang berjaga di waktu malam. Yang untuk dijaga. Jaga tu mana qiyamul lail. Kalau orang tanya jaga dia qiyamul lail ada, tahajud dia ada. Tahajud dia betul lah, dia tahajud ada dia qiyamul lail. Sebab dia jaga waktu malam. Yang kedua ialah masa muhasabah dirinya. Dia muhasabah diri dia, hitung diri dia banyak mana amal dia. Sikit ke banyak? Banyak Quran yang dia baca. Boleh baca Quran tak? Tak boleh baca Quran, muhasabah, pergi belajar. Jangan baca qasidah dia. Baca qasidah lancar, Quran tak lancar. Baca Quran silap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qasidah kamu ya hanana, ya manana, elok sebut fasih. Baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sibuk zikir je 70,000 zikir kan. Makam tinggi kan. Baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Ingat kan. Sebab tu ulama-ulama kata Quran, belajar Quran kan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang paling baik di kalangan kamu belajar Quran dan mengajar Quran. Jadi jangan pandang leki orang. Tu ngajar apa? Ada ikra je. Jangan lupa. Daripada ikra tu lah dia boleh baca Quran. Tuan. Quran ni selalu saya tekan tuan. Quran ni kita nampak macam mudah ni. Sebenarnya Quran kena talaqi depan guru dia. Daripada juzuk pertama sampai 30. Sebab dalam Quran tu ada setengah-setengah bacaan yang kita tak boleh baca mengikut ejaan. Kena baca mengikut riwayat. Kadang-kadang kita jumpa dalam surah Al-Ahqaf perkataan kita baca itu ni, padahal baca dia itu ni, ada kita lagi. Kita baca main hantam. Jadi ada mazhab hantam ayuhantimu hantam. Ini jangan. Ada hati-hati. Baik. Dia muhasabah diri kita. Banyak mana ilmu fardu'ain yang kita sudah faham tahu. Bab solat, bab solat. Kadang-kadang kita semayang jadi imam, kita tak tahu hukum fardu'ain tentang solat itu. Fiqh solat tak tahu, jadi imam. Maka akhirnya kalau silap perbuatan kita, maka siapa yang akan tanggung? Imam tu akan menanggungnya tuan. Muncullah kalau makmum belakang tahu, kalau makmum belakang lebih kurang juga 5 tuan. Itulah jawapan dia, hantam saja. Ini tu. Baik. Dan memikirkan ciptaan dan pemberian Allah kepadanya. Dia fikir balik. Ciptaan Allah, dia tengok alam dia fikir balik. Ini Allah Ta'ala jadikan cukup hebat. Kita nak buat pun tak boleh. Patulah manusia tu ada kena insaf ke tuan. Kuman yang teropong jumpa tuan, kau terbang jumpa. Hebat tak Allah Ta'ala. Jangan ada pentingkan ciptaan Allah Ta'ala. Hebat ciptaan Allah Ta'ala. Dan pemberian Allah kepada Allah beri apa kat kita? Allah beri kita sihat.
Nak buat apa dengan sihat itu? Beribadat. Allah beri kita kaya, apa guna kaya tu, harta tu? Gunakan dengan jalan yang sebaik-baiknya. Allah beri kita suara sedap, apa nak buat? Baca Quran, jadi tukang azan, jadi imam. Tapi kalau orang yang tak pandai, dia tak faham, suara sedap, dia menyanyi. Nampak? Harta banyak, dia berfoya, buat benda-benda yang sosial. Kemudian ada kuasa merintah, bila orang zalim Tuhan, tindak orang yang lemah. Baik. Dan yang ketiganya ialah masa untuk makan, minum dan hadas dan lain. Maknanya tuan-tuan, kalau kita bagi-bagi balik, mana 3 masa kita ni, hanya 2 je betul-betul untuk fikir apa yang Allah beri kepada kita. 1 tu je nak tunaikan kehidupan itu, dan termasuk kerja kita, kan? Cari makan, cari minum itu. Imam Syafi'i macam itulah kehidupan dia. Hidupnya dia bagikan 1 hari 3 masa lagi, tak disebut sama macam kehidupan Imam Syafi'i. Kita hidup 1 hari 24 jam. 24 jam kalau kita bagi 3, maknanya ada 8 jam. Ada 8 jam waktu, 8 jam waktu kita bermunajat kepada Allah, 8 jam bermuhasabah, 8 jam lagi tuan-tuan untuk menunaikan hajat. Pada 8 jam itu termasuk tidur. Betul, orang yang sudah dewasa tuan tidur 8 jam tak ada. 5 jam. Dia 3 jam lagi tinggal untuk urusan dunia. Tapi apakah kita sudah menunaikan tuan? Ada kita fikir balik. Kalau orang tanya, kau tak pergi surau, tak pergi masjid, agak sibuk. Tak kira kuliah, sibuk. Setengah tempat diletakkan, Ustaz, tempat kami boleh kuliah 1 hari. Hari kedua tak boleh, sibuk. Setengah tempat pula lain tak, Ustaz, tempat kami boleh kuliah Isnin sampai Jumaat. 1 Ahad tak boleh, tak ada orang. Ada tempat boleh terangkap. Kadang kita kata, kalau kami memang boleh. Tak boleh Ustaz, sebab apa? Kami baca Yasin, wajib berunang. Dia suka ngusik ada je. Saya free kami ni buat. Tak boleh Ustaz. Tak boleh tak balik ni. Okey Ustaz boleh kontim. Apa boleh kontim kan? Apa boleh kontim tak? Ada kadang-kadang kita gitu hidupan kita kan. Kenapa kita sibuk benda-benda lain, sedangkan benda akhirat kita tak sibuk. Bukan lama sekejap ni kan. Kita kerja 5 hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Itu dunia dah kan. Takkan 2 hari tak boleh fikir akhirat kan? Satu Ahad. Padahal dalam kitab dia kata sebenarnya setiap hari tu dibahagikan masa kita 1 hari 3 bahagian. Itulah dia dengan 2 tu betapa rapatnya kita dengan Allah Ta'ala. Kita fikir diri kita, muhasabah balik diri kita dengan Allah Ta'ala. Yang satu lagi satu bahagian lah kita fikir untuk penuhi hajat keperluan hidup kita. Baik. Dan orang-orang yang berakal itu mestilah mengusahakan 3 perkara, iaitu menambahkan bekalan akhirat. Kalau cerdik kita tuan, tambahkan bekalan akhirat. Ada orang kata siapa orang cerdik? Orang yang sidilnya, pelajarannya tinggi, sekolah dia tinggi, belajar tinggi. Padahal orang yang tinggi daya akalnya ataupun orang yang cerdik itu, dia menambahkan bekalan akhirat. Apa yang kurang pada kita, itu yang kita tambahkan. Ya, kalau kurang kita solat sunat, tambahkan solat sunat. Kalau kurang puasa sunat, banyakkan puasa sunat. Kalau kurang berzikir, banyakkan berzikir. Kalau kurang baca Quran, banyakkan baca Al-Quran. Mengatur urusan kehidupan dan mengecapi kedaratan yang tidak haram. Mengatur urusan kehidupan ini, hidup kita lah diaturkan. Waktu mana untuk kita kerja, waktu mana untuk kita mencari keperluan hidup, belanja dapur dan seumpama juga keperluan hidup. Dan kemudian nak rasa lazat hidup boleh, tapi jangan syarat bukan benda yang haram. Ada orang rasa aku nak pakai kereta mewah, boleh kalau kau mampu. Nak rasa ada rumah mewah, boleh kalau mampu. Asalkan bukan benda yang haram, itu saja. Ada orang kata aku nak merasa poin 4 dia silakan. Dia ustaz ceramah macam itu, kalau salah tak boleh. Boleh, tapi tanggung ke akhirat. Itu ialah dalam televisyen tu kan, ustaz cerita tak boleh kami sedap ni tuan, 3 hukum dia. Maka puan-puan sekalian, benarkanlah suami-suami perempuan untuk poligami, tapi dengan syarat bukan suami saya. Syarat bukan suami saya, tapi suami perempuan. Tak ilah Allah. Kan itu. Dia tak direct kan, dia faham kan? Indirect gitu. Baik. Orang yang berakal perlu arif tentang zaman.
Dia tahu zaman dia, masa dia, mana dia bagi hidup dia tahu dah. Kan? So ada setengah orang tu kalau dia buang masa dia tak kira dah ke akhirat dia kan. Di hidup dia asyik berboyu-boyu. Bersedia menghadapi masa depan dan menjaga lidah lisan dalam suhuf Ibrahim. Siapa yang menghitung perkataannya berbanding amalannya, nescaya kuranglah dia bercakap melainkan dalam urusan yang penting saja. Satu lagi tuan. Kita hitung balik daripada kita bercakap banyak dengan beramal banyak. Kita hitung balik, tengok-tengok cakap yang banyak di sisi, maka akhirnya kita banyak senyap dan kita banyak beramal. Itu yang penting. Itu bila orang tuan dia banyak cakap, maka akhirnya dia akan menyebut banyak aib orang, banyak kekurangan orang. Orang yang banyak menyebut keaiban dan kekurangan orang lain, sebenarnya dia menendahkan keaiban diri. Betul tak? Ya. Lepas tu kita ni tuan, kalau dah ada menantu, kalau dah ada anak, jangan sebut aib menantu kita. Sebab mentang-mentang bukan anak kita, kita pun sebut aib anak kita, kita sebut tuan. Padahal kita lupa kita buka aib kita kan. Orang kata apalah simpulan tu. Sebut keaiban anak dia, menantu semua sebut. Menunjukkan orang nak tahu dah itu keaiban. Apa keaiban dia? Suka mengata orang. Habis. Satu. Yang keduanya, akhirnya orang nampak rupanya kelemahan dia banyak. Orang yang banyak menghitung kelemahan orang lain, rupanya diri dia banyak kelemahan. Ini yang cukup bahaya. Maka sebab itulah bila kita hitung balik kata-kata kita kena muhasabah balik lah. Muhasabah diam balik. Apakah perlu aku cakap? Sama ada yang sudah dikatakan atau bakal dikatakan. Maka akhirnya seorang akan senyap. Ada bimbang, betul lah Imam Syafi'i. Pendiriannya itu ialah dia bercakap sekiranya percakapan itu baik, maka aku cakap. Kalau sekiranya diam itu baik, maka aku diam. Itu dia. Ada setengah-setengah dan keadaan dia cakap. Ada setengah keadaan dia diam. Kadang-kadang kita lihat orang banyak berlagak pada benda buruk, pada benda kecil, benda simple. Bapak punya ada orang tanya ustaz ni. Sebenarnya hajat ni ada ustaz. Nah pula Nabi tak sebut pun solatul hajah. Tapi jangan lupa Nabi sebut man kanat lahu hajatun ila Allah. Sampailah habis hadis. Siapa yang ada hajat kepada Allah, maka hendaklah dia berwuduk, memperelokkan wuduk, bersolat 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Nabi tak sebut solat hajat. Tapi orang tanya, kau nak sembahyang nak buat apa ni? Nak mohon hajat kepada Allah. Sembahyang hajat kan dia. Itu masalah teknikal. Teknikal menamakan solat hajat teknikal dia. Tapi panjang perbahasan. Last sekali bid'ah. Nama solat hajat ni bid'ah. Itu susah. Itu bukan orang-orang yang menentang bid'ah, tapi itu namanya orang berdoa. Banyak cakap lebih. Menamakan apa juga nama solat, tidak ada masalah. Itu teknikal dia. Nama pun solat sunat bukan. Habis kau kena tanya, kalau orang pandai dia pusing balik, habis kata kau angkat tapi itu apa niat dia? Sebenarnya sunat dia, kan? Sebenarnya sunat untuk apa? Apa tujuan dia? Untuk hajat. Tak kena punya hajat. Sebab itu konsep niat ni lahir kan. Aku ada hajat lah lahir kan. Maka solat 2 rakaat. Maka ulama-ulama yang mutakhir menamakan solat hajat tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Ini panjang pembicaraan ni. Dia lupa di sana lagi masalah besar lagi banyak. Masalah yang lagi besar lagi banyak. Akhirnya berdebat benda-benda gitu juga. Bincang lagi solat hajat ni buat jemaah ke tak buat jemaah ke, boleh tak boleh buat. Yang penting dia solat dia buat. Berlambat lagi orang bayang. Berlambat lagi orang dia tak sembahyang. Dia sebenarnya orang lupa tuan, dulu ulama-ulama kita. Dia mengeluarkan hukum, mengeluarkan pandangan. Dia ada nama, satu nama dia ijtihad. Ijtihad ni bukan orang-orang yang bodoh-bodoh yang keluar ijtihad tuan. Bahasa kasar sikit lah kan. Bukan orang yang tak lerti kan. Bukan orang yang jahil, orang alim ulama. Dia ambil semua dalil tu, maka akhirnya dia keluarkan satu pandangan, dipanggil ijtihad. Walaupun tak ada dalil. Betul kalau kita baca dalam internet fatwa-fatwa macam Islam web, ni semua yang muktamad lah, kata yang kita kata boleh kita rujuk. Kita tak pastilah mesti bahasa Melayu ada sini kan. Bahasa Arab, bahasa Indo dia tak ada Melayu, di Indo dia Raymond tu boleh pakai semua Nusantara. Ada bahasa Inggeris. Satu orang dia tanya, aku ada kedai, jadi aku nak buat solat supaya semua kerja-kerja aku dia bekerja dalam keadaan bagus. Boleh ke Tuan Syekh? Tuan Syekh tak kata bid'ah, tak kata berharap. Dia kata sembahyang hajat ni lebih baik macam itu je.
Dalam soalan kedua, orang yang tanya pula, dia kata boleh jemaah. Nampak tak? Tak ada dia. Berbeza-beza pendapat. Tak ada masalah. Tak sayang tak apa. Tak main hajat lah. Yang di bawah tu wajib. Yang di bawah tu dia wajib. Jadi masalah dia agak banyak sangat. Pada ulama terbesar, kibar ulama jawab pendek dia. Jawab pendek dia, tapi dia jawab panjang lebar. Bumbung masa sampai debat benda-benda yang furuk-furuk dan kecil-kecil. Maka kalau ada lidah dia fikir balik, perlukah aku cakap panjang benda tak payah. Soalnya kalau pendapatnya orang ikut tak ikut sudah. Yang kita terjerit seseorang itu, kita terus menghentam dia dengan mazhab, dengan pandangannya sampai kita dinifak, fanatik dan masuk. Satu sekolah sekali saja untuk hari ini. Dia sambung itu panjang itu kan. Dalam kitab ni pendek dia panjang cakap. Sebab saya lepas ada usrah kan dekat Penjaya tu. Sebab dia orang susun dah bila saya kuliah kat Shah Alam ni, ada yang nak balik bersikap. Biasanya pukul 11.30 lah. Ada usrah tuan. Kita apa tuan, syukur saja untuk malam ni. InsyaAllah kita sambung lagi kita pada masa datang. Dan sebelum saya menangguhkan tuan, tugas saya pada hari ini biasa saya ingin lancarkan dengan tuan kutipan untuk membantu sekolah saya dekat Yaman tuan. Sekolah yang diasaskan oleh Yayasan Darul Quran Malaysia Yaman. Baru-baru saya pergi tuan dan pihak sekolah melaporkan pada bulan 5 ni kita nak bayar sewa bangunan. So bangunan tuan di Yaman ni bukan bayar macam kita tidak bulan sana bayar sama ada setahun sekali ataupun 6 bulan sekali. So nak masuk bulan yang ke-6 sampai ke-12 dia dah kutip awal sewa untuk 6 bulan. Maka jumlah saya tanya berapa? Dia orang tak banyak sikit dia, 88,000 Malaysia. Saya kira pening pada juga. Kalau tuan-tuan lah ada orang yang rapat bagian-bagian bank ke apa ke, bolehlah hubungi saya tuan, bagi saya nombor telefon ke siapa boleh hubungi, kita akan hantar proposal dekat mereka tuan. Di mana HQ kami dekat Darul Azhar ni tidak ada masalah lah bayar sewa. Dan untuk maintain dia masalah sekarang ni dekat Yaman lah, Darul Quran Malaysia Yaman di Sanha. Dan sesiapa yang ingin tuan menghantar anak belajar sana, kita masih lagi buka peluang tuan. Dan Alhamdulillah pihak sekolah kami telah menyediakan pamphlet khusus untuk itu. Maka saya minta biasa baik orang pihak semua dapat tampal lah. Jadi muslimin muslimat boleh baca pamphlet yang tampalkan. Kalau tuan-tuan tengoklah kalau ada lebih boleh ambil lah tuan. Pamphlet ni nak baca, saya syarat kemasukkan Darul Quran Malaysia Yaman. Tapi tuan yang dah habis tinggal sini bolehlah tampal. InsyaAllah pada kuliah datang saya akan bawa lagi tuan. Cuma di sini dibuka dengan nombor akaun ni khas untuk yang untuk anak-anak belajar sana. Boleh buka pamphlet, tengoklah apa syarat kemasukkan dia tuan. Kemudian kalau siapa yang ingin menyumbang derma ataupun infak fisabilillah dan juga untuk keluarkan zakat asnaf fisabilillah menjadi sebaik ya Allah. Macam biasa dah tuan, kita bentak sejadah tuan. Bentak sejadah bukan nak duduk 3 orang satu, tak duduk 2 satu. Kita takut terbang. Takut terbang dengan sejadah. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa ma yatba'una shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.